Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita daripada orang yang sama pengalaman. Dia belajar dekat satu MRSM. MRSM tu kalau siapa-siapa yang tak tahu, itu adalah sekolah budak-budak pandai. Maktab Rendah Sains Mara. Abang tak pernah sekolah kat situ sebab kurang pandai. Jadi cerita kali ini betul-betul Abang suka. Banyak kali sebenarnya Abang dapat cerita tentang asrama, tapi hari ini betul-betul memang sesuatu yang lain. Dalam 2 hari yang lepas, Abang sebenarnya bercerita dalam keadaan nada yang rendah dan macam nak tertidur. Sebenarnya bukan nak tertidur. Abang diganggu sewaktu sepanjang rakaman. Tapi Abang tak boleh nak cerita kat sekarang. Mana-mana nanti kalau ada siapa-siapa channel-channel yang ajak kolaborasi, kerjasama, nanti Abang akan ceritakan dekat dalam tu. Dan waktu kita bercerita, ada benda yang ganggu. Jadi cara kita bercerita pun agak terpengaruh. Dan disebabkan tu Abang bercerita agak merendah diri punya bercerita untuk mengelakkan daripada yang sebelah tu terasa hati ke tersakit hati. Jadi itulah puncanya. Ramai juga yang komen tanya, bang, kenapa suara rendah, kenapa macam nak tidur, kenapa macam penat sangat. Sebenarnya waktu tu kena kacau lah, tu pula cerita yang macam ni kan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Dan tanpa membuang masa lagi, Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita yang Abang dapat ni disampaikan oleh seorang lelaki namanya Ai waktu dia belajar dekat satu MRSM. Tapi dia kata, tolong bang, jangan beritahu nama MRSM ni dekat mana, negeri mana, sebab cerita yang saya nak ceritakan ni betul-betul famous dan ada kaitan dengan pihak pengurusan. Dia kata bukan untuk memburukkan, tapi dia ceritakan apa yang berlaku pada malam tersebut dan juga malam-malam sebelumnya. Kisah ni bermula, kata Ai, pada tahun 2008. Waktu tu dia baru je masuk tingkatan 1 dekat MRSM tu. Jadi dia kata bila dia jadi budak baru dekat situ, benda pertama yang didengar adalah kisah-kisah seram. Start daripada dekat asrama sampailah dekat bilik darjah ataupun kat mana-mana dia orang duduk. Benda pertama yang dia orang akan borakkan adalah kisah seram yang pernah dialami oleh senior-senior yang terdahulu. Tapi kata Ai, dalam banyak-banyak kisah seram tu ada beberapa aja yang boleh dia percaya. Yang lain rasanya macam dibuat-buat hanya untuk menarik perhatian. Lagi-lagi kalau budak perempuan kan, kalau dengar cerita seram-seram ni, yelah rasa macam ketakutan. Jadi akan dipujuk oleh senior, oleh pelajar-pelajar lelaki. Jadi bolehlah itu sebagai satu cara modus operandi untuk mendapatkan makmur, abang rasa. Menceritakan kisah seram. Tapi Ai kata pada tahun 2008 adalah permulaan kepada apa yang dia alami selepas tu. Waktu tu dia kata memang menjadi kebiasaan lah budak asrama, budak MRSM. Waktu malam diorang ada program prep. Kalau tak silap abang namanya prep, iaitu pergi belajar ramai-ramai dekat bilik kelas. Jadi dia kata macam malam-malam yang sebelumnya, dia dengan kawan-kawan dia pun ramai-ramai lah belajar dekat bilik prep selepas minum malam. Kalau tak silap abang, selepas makan malam. Ramai-ramailah belajar. Duduk dekat dalam kelas masing-masing, dekat tempat duduk masing-masing, buka buku, buat kerja sekolah dan apa-apa yang ditugaskan oleh cikgu. Dia kata sebelum-sebelum ni memang tak ada masalah pun sebab diorang datang ramai-ramai, diorang balik ramai-ramai. Tapi nak jadi cerita pada malam tu, dia nak balik cepat. Ai nak balik cepat. Jadi dia kata kawan-kawan dia lagi yang lain ni masih lagi prep-pretan. Maksudnya, abang tersalah cakap ni. Maksudnya dia masih lagi prep. Bukan prep-pretan, maksudnya masih lagi belajar dalam kelas. Dia ni pula nak balik awal. Carilah member siapa yang nak balik awal ni. Dan dia teringat salah seorang member dia yang memang kaki balik awal, namanya Zul. Cumanya dia kata Zul tu bilik kelasnya kat tingkat 2. Nak tak nak dia pergi naik bilik Zul dulu, nak tanya, Zul boleh balik, jom balik nak, balik awal nak. Selalunya Zul mesti naknya sebab memang dia jenis-jenis yang balik awal, tapi otak geliga. Walaupun dia tak prep-prepan ni, tapi
tetap juga dia selalu dapat nombor-nombor yang bagus dekat dalam kelas. Jadi bila dia teringat Zul ni, dia pun pergilah naik atas ke tingkat 2. Sampai dekat tingkat 2 tu dia tengok Zul macam dah kemas-kemas untuk balik. Nampak sangat dia kata Zul tu memang tak suka sangat nak prep-prep ni. Jadi dia cakap, Zul, kau nak balik ke? Dia kata, aku nak balik. Aku dah penat dah tengok buku. Padahal waktu tu baru je 1 jam prep. Tapi dah macam tu kan, dah rasa boring. Kita kalau dah boring memang buat apa pun tak jadi. Jadi kata, aku pun nak balik juga. Dia kata, jom kita balik sama-sama. Dia kata. Tapi dia kata, sekarang ni ada peraturan baru. Kita tak boleh balik sebarangan. Kita kena balik tunggu waktunya. Tapi bila Ai kata, dah malas lah nak tunggu-tunggu ni. Jomlah kita balik. Aku dah pening dah ni. Jom. Tapi kita balik jangan lalu jalan biasa. Jalan yang dilalui oleh pelajar lain. Nanti kita kantoi. Kita lalu dekat jalan yang tak biasa orang lalu. Jadi Zul tanya, jalan yang mana kita tak biasa lalu? Kita lalu dekat jalan bilik seminar. Diorang tak tahu sebenarnya bilik seminar tu antara tempat yang paling scary Mary lah dekat dalam kawasan MRSM tu. Jadi Zul pun kata, jom kita balik. Kita lalu jalan seminar. Sebab jalan seminar, seorang pelajar pun tak lalu kat situ pada waktu malam. Entah apa yang dia takutkan sangat, dia kata. Jadi diorang pun pergilah. Nak lalu ke jalan bilik seminar tu memang kena lalu melalui tingkat kedua. Maksudnya dia daripada tingkat 1 naik tingkat kedua. Lepas tu adalah dia punya koridor-koridornya. Lalu dekat dalam kawasan bilik seminar barulah sampai dekat asrama. Jadi dia pun berjalan lah. Tapi disebabkan tak naklah bagi orang lain perasan yang diorang ni balik awal. Jadi jalannya pun perlahan-lahan lah. Perlahan-lahan, menapak-napak. Sampailah diorang ke kawasan bilik seminar. Bila dah sampai kat situ, dah mulalah rasa seram. Sebabnya bilik seminar tu bukannya ada dinding batu. Dindingnya diperbuat daripada kaca. Dia punya pintunya pintu-pintu kaca. Macam sliding door. Jadi boleh nampak apa yang ada dekat dalam dewan bilik seminar tu. Jadi diorang pun jalan perlahan-lahan, jalan perlahan-lahan. Bersama-sama dan dia jalan beriringan ni. Tak adalah sampai rapat-rapat sangat, dia kata. Jadi lepas berjalan tu, tiba-tiba Zul berhentikan langkah dia. Dia berhentikan langkah dia dan dia pandang ke arah bilik seminar yang terletak di sebelah kiri. Jadi bila dia pandang, dia diam, dia tunduk, dia teruskan berjalan. Yang Ai pula, Ai kata, dia waktu tu bila dia tengok Zul pandang ke kiri, ke dalam bilik seminar, mukanya berubah jadi pucat. Jangan-jangan ada yang menarik dekat dalam bilik seminar tu. Jadi Ai biarkan Zul pergi dulu, menjauhi dia ke depan sikit. Sebabnya dia tak nak beriringan sebelah Zul. Kalau dia beriringan nanti mesti Zul tak kasih dia tengok apa yang ada dekat dalam bilik seminar tu. Jadi dia biarkan Zul berjalan ke depan sikit, dia pun tunggu. Lebih kurang 10 langkah Zul meninggalkan Ai. Ai yang tercacak duduk depan bilik seminar, dia pun pandanglah ke kiri, pandang ke dalam bilik seminar. Dia nampak dalam bilik seminar tu ada banyak kerusi-kerusi yang disusunkan secara tidak teratur. Di antara kerusi-kerusi tu ada satu makhluk hitam bermata merah duduk dekat situ. Pada waktu tu Ai kata dia terdiam, tergamam, tak tahu nak buat apa. Makhluk tu pandang ke arah dia. Tapi dia kata nampak mukanya hitam, matanya menyala warna merah. Dia dalam keadaan yang ketakutan, dah hilang pertimbangan, tak tahu nak buat apa. Dia pergi tunjuk pada makhluk tu. Apa tu? Apa tu? Dalam keadaan kuat-kuat. Bila dah macam tu, keadaan jadi semakin tegang. Bila makhluk tu bangun dan pergi mendekati Ai, lagilah dia jerit, apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Tiba-tiba dalam keadaan yang betul-betul rasa macam dah tegang sangat, tak tahu nak buat apa. Dia dah tak ingat dah selawat Nabi ke Allahu Akbar, tak ingat. Tiba-tiba hujung jari dia yang menghala ke arah makhluk tu dipegang oleh seseorang dan dia ditarik dan dia terus berlari mengikut rentak orang yang mencapai tangan dia. Dia dah tak nampak makhluk tu. Dia dah tak toleh ke arah makhluk tu. Dia terus berlari. Rupanya yang pegang jari dia adalah Zul. Zul memang
Nampak rupanya pada waktu tu Zul nampak yang Ai dalam keadaan dah tegang, dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa, dan Zul juga nampak benda tu dah mula berdiri daripada kerusi yang ada dekat dalam bilik seminar tu, dan benda tu berjalan ke arah Ai. Ai tak bergerak. Zul kata tak nak dia kena juga beranikan diri, capai tangan Zul, dia orang lari. Dan dia orang berpegang tangan, berlari sekuatnya balik ke asrama. Dia orang tak pandang belakang. Tapi walaupun dia orang tak pandang belakang, dia orang boleh rasa seolah-olah benda tu ikut dekat belakang dia orang. Bila sampai dekat asrama, dua-duanya macam nak meninggal kepenatan berlari, dan kawan-kawan yang ada dekat asrama tu pelik juga kenapa dia orang dalam keadaan tu cungak-cungak. Bila dia tanya, dia orang kata dia orang nampak makhluk yang tak sepatutnya. Tak ada seorang pun yang bantah kata tak, semuanya percaya apa yang Zul dan Ain cakap. Sebab sebelum dia orang kena, senior-senior sebelum tu dah pun alami benda yang lebih kurang sama dekat bilik seminar. Sebab itu tak ada seorang pun berani lalu dekat bilik seminar yang berdindingkan sliding door. Tak ada orang pun lalu kat situ waktu malam. Lalu siang banyaklah, malam tak ada. Jadi itu adalah permulaan kepada kisah pengalaman Ain. Semua orang tahu tentang kisah diorang berdua kena terenung, kena kejar dengan makhluk hitam bermata merah. Semua orang tahu, baik lelaki, baik perempuan, semua tahu. Jadi di antara ramai-ramai yang tahu tentang peristiwa ni, ada seorang senior yang agak pelik. Senior ni adalah senior tingkatan 5, dia kata. Jadi sejak daripada Ai, itu tahun 2008 sejak daripada Ai dan Zul terkena gangguan itu, sejak daripada tu ada seorang senior suka sangat datang bilik diorang. Datang bilik diorang, makan diorang punya Maggi, makan diorang punya keropok. Nak dibantah senior, takut nanti kena capuk kan. Senior kan, kita ni kalau yang junior-junior ni memang takut dengan senior. Jadi reda je lah senior tu telan segala macam cekedis medis yang kita bawa daripada rumah, kata Ai. Jadi sambil-sambil senior tu makan, senior tu pula dia suka bercerita. Cerita punya cerita. Tiba-tiba terkeluar satu ayat. Korang hati-hati, sekarang ni tahun 2008, tahun depan 2009. Perkataan tu tak langsung menjadikan mereka macam takut. Apa masalahnya? Memang selepas 2008, 2009, apa yang perlu berhati-hatinya? Ramai juga yang tanya pada malam tu. Sebab dalam bilik tu semua tingkatan 1. Ni senior tu seorang je yang selalu datang bilik pau makanan, yang duduk bercerita-bercerita tu. Jadi senior tu cakap, oh korang ni tahun 1, tingkatan 1, memanglah korang tak tahu cerita di sebalik kita punya sekolah ni. Senior dia bagi tahu, setiap 2 tahun, iaitu jatuhnya pada tahun ganjil, akan berlaku satu peristiwa yang berkaitan alam sebelah. Dan kenapa peristiwa itu berlaku, tak ada siapa tahu. Bila peristiwa itu berlaku, akan berlaku di sepanjang tahun tersebut. Dan di antara peristiwa demi peristiwa, akan ada satu peristiwa yang cukup besar dan menggemparkan. Dan ia akan berlaku pada tahun ganjil. Tengah-tengahlah Ai dengan Zul dan kawan-kawan yang lain dengar cerita pada senior. Tak tahulah kalau senior tu tonggeng pula dah. Kalau senior tu kelentong lah kan. Jadi diorang ni telan je lah bulat-bulat. Lepas tu senior tu sambung. Pada tahun 2000, waktu tu 2008 kan? 2007 dia kata. Waktu tu korang tak masuk lagi, dia kata. Korang tak masuk lagi, berlaku satu peristiwa. Walaupun peristiwa ni tidak besar dan tidak begitu menakutkan, tapi cukup-cukup terkenal. Jadi bila dengar macam tu, budak-budak tahun tingkatan 1 ni, yang juni-juni ni, ceritalah bang, ceritalah bang. Ya, jadi dia pun ceritalah, abang tu cerita. Kisah ni berlaku pada tahun 2007. Pada waktu tu dia kata, ada sekumpulan pelajar yang sedang buat latihan basketball dekat padang basketball. Terdiamlah budak-budak ni semua bila dengar padang basketball. Sebabnya tingkap bilik diorang betul-betul mengalir ke padang basketball. Jadi si Ai ni tanya,
padang yang kat tingkat bilik kita orang ni ke? Dia kata, padang tu lah. Buka sikit padang tu, dia kata. Buka sikit tingkap. Kalau kita buka tingkap, cerita sambil pandang padang tu, kita boleh merasai. Abang tu gelak. Yang budak-budak ni dengar je. Dah lah penakut, lurus pula kata air. Mah buka tingkap. Dapat buka tingkap, bila tengok padang bola keranjang abang cakap basketball. Padang basketball tadi dah masing-masing takut. Tapi ikut juga apa yang abang tu cakap. Atau abang tu cakap pada tahun 2007 budak-budak, sekumpulan budak-budak tengah training lah basketball. Training pula daripada lepas asar menjejak ke lepas maghrib. Lepas azan barulah masing-masing nak balik ke asrama. Waktu diorang habis training nak balik, tengah bungkus-bungkus, ambil botol air semua, ramai-ramai berjalan keluar daripada kawasan basketball. Tiba-tiba diorang dengar bunyi lantunan bola. Tum macam tu. Lantunan bola dekat kawasan padang basketball. Jadi diorang ni pun tak terfikir itu adalah tahun ganjil. Sebab masih lagi siang, baru nak maghrib. Matahari masih lagi nampak. Maksudnya remang-remang tu masih ada lagi. Jadi tak adalah nak takut sangat. Jadi diorang ni berhenti daripada berjalan meninggalkan padang dan pandang semula ke arah court basketball. Diorang nampak ada seorang lelaki yang tidak berkepala melantunkan kepalanya dan menangkap kepalanya balik. Seolah-olah dia melantunkan bola basketball. Dan pada waktu kejadian tu, makhluk tu dia hentak-hentak kepala dia sambil dia gelak. Aduh, kalau abang, itu juga yang terjadi dengan budak-budak tu. Dia orang berterabur lagi. Semua lagi. Jadi bila dah semua lagi, barulah dia orang perasan, alamak, ni tahun ganjil lah. Patutlah ada benda yang pelik berlaku, dia kata. Jadi dia orang kata, sejak daripada tu, sepanjang tahun dia orang sangatlah baik. Keluar malam tidak, berdating malam tidak. Untuk menjaga supaya tidak berlaku benda-benda pelik berlaku pada tahun ganjil. Tapi abang tu sambung sekali lagi. Baru-baru ini ramai orang di kalangan budak tingkatan 1 yang tak percaya tentang pagar. Jadi diorang tanyalah pagar apa yang dimaksudkan. Sebenarnya setiap 2 tahun ataupun setiap tahun ada ustaz dipanggil oleh pihak sekolah untuk memagar keseluruhan kawasan sekolah. Tapi pagar tu boleh runtuh kalau berlaku sesuatu kejanggalan ataupun maksiat yang berat. Jadi dia kata pada tahun ini, tahun 2008 ni, telah berlaku satu benda yang berat. Maksudnya dosa yang tak baik lah. Satu benda yang tak baik yang akan meruntuhkan kekukuhan pagar yang dibuat pada tahun lepas. Jadi dengan kata lain, dia pun sampuk lah. Dia kata, jadi maksudnya bang, sekarang ni pagar yang ustaz tu buat mengelilingi sekolah kita dah lemah lah. Dah lemah. Tahun depan kan tahun 2009, mesti berlaku satu benda yang pelik punya. Abang dah biasa lah, dia kata. Abang berapa 5 tahun dekat sini, dah kena dah. 2000 berapa memang dah tahu dah. Kita orang ready je. Lepas tu setiap kali pagar nak runtuh, maksudnya apa ayat-ayat suci Quran yang digunakan untuk memagar tu dah tak berapa nak kuat lagi, dia orang akan panggil ustaz tu balik untuk perkuatkan pagar. Biasalah budak-budak banyak je benda-benda yang pelik-pelik. Budak remaja. Abang pun pernah jadi remaja kan. Setakat nak bercinta-cintun monyet jerapah tu semua memang selalulah berlaku. Sekolah luar. sekolah masa abang sekolah menengah lah. Okey. Jadi cerita yang keduanya tamat dekat situ. Itulah adalah peristiwa pada tahun 2007. Jadi untuk bahagian yang ketiga ni akan abang ceritakan apa yang berlaku pada tahun ganjil selepas itu, iaitu tahun 2009. Ai kata berlaku satu peristiwa yang cukup menggemparkan. 2009 kisah ni jatuhnya pada hari Jumaat, dia kata. Pada waktu tu dia dah pun naik tingkatan 2. Jadi dia dah ada junior. Setiap kali dia jumpa dengan junior, Ai akan sampaikan apa yang senior tingkatan 5 pesan.
Iaitu yang senior dia lepak yang itu kan, lepak dekat dalam bilik habiskan Maggi dia tu. Senior tu beritahu kalau jumpa dengan junior nanti pesan tahun diorang masuk adalah tahun 2009. Jadi kena hati-hati. Kalau apa-apa pun berlaku, tabah-tabah je lah. Selawat Nabi banyak-banyak. Jadi setiap kali jumpa dengan junior, Ai mesti cerita. Ini pesanan daripada super senior kita. Jadi pada tahun 2009, waktu tu Ai menunggu apa peristiwa yang berlaku. Pada hari Jumaat, peristiwa itu bermula bila semua cikgu dan warden diminta untuk turun ke Kuala Lumpur untuk menghadiri satu persidangan atau mesyuarat secara besar-besaran. Tapi guru-guru ni dengan warden ni jadi berani untuk tinggalkan murid-murid sebab murid-murid dijaga oleh security. Security yang diupah cukup banyak untuk menjaga murid-murid pada waktu tu. Cumanya security kebanyakannya bukanlah beragama Islam. Jadi setakat jaga je lah sebab agama berlainan. Jadi cara untuk spiritualnya pun berlainan juga kan. Okey. Jadi bila dah tak ada cikgu, dah tak ada warden, benda pertama yang diorang rasa adalah inilah kebebasan yang sebenar. Jadi dengan kata lain, bila waktu isyak azan tak turun, waktu maghrib azan tak turun, waktu subuh azan tak turun, rasa macam hidup ini, dunia ini kami yang punya. Begitu juga dengan Zul dengan Ai. Cerita ni banyak pada Ai. Ai kata seronok betul. Tapi dia kata disebabkan dah biasa dia kena turun pergi semayang dekat surau. Waktu tu waktu maghrib dia turunlah juga. Turunlah ke surau semayang macam biasa. Tapi selalunya pelajar yang turun ke surau ni lebih kurang 700 orang lah. Ramai. Waktu tu dia kata tak sampai 100 orang pun. Sebab yang lain tu semua duduk memerap-berkat dalam bilik masing-masing. Malas nak semayang dekat surau, semayang dekat bilik. Alasannya sebab warden dah tak ada. Seronok sangat dia kata. Tapi bila disebabkan dah ramai sangat tak ada dekat dalam surau, Ai pun rasa malas-malas lah kalau nak sembahyang isyak kat surau. Dia pun cakap dengan Zul dan beberapa kawan dia yang lain, lepas kita sembahyang maghrib, jom kita caw. Kita pergi cari Maggi cup, kita bancuh, lepak kat bilik mana-mana, kita makan. Set semua jadi seronok dia kata. Jadi lepas habis dia sembahyang maghrib, pandang salam kiri, salam kanan, dia orang pun pergi balik ke asrama dia orang. Tapi di dalam perjalanan tu terserempaklah dengan seorang budak tingkatan 3, senior jugalah. Jadi sini dia tanya, korang ni ramai-ramai nak pergi ke mana? Dia orang kata nak balik ke bilik, nak lepak-lepak kat bilik. Sementara warden ni tak ada. Gelak si senior tu. Dia cakap, sekarang ni dekat asrama kita blackout. Memang dah tak ada dah elektrik. Kau nak lepak-lepak apa? Lepak je lah kat surau tu, baca Yasin banyak-banyak. Dia kata, ni malam Jumaat. Jadi bila dengar macam tu, dia pun macam tak hirau lah. Mungkin dengki je kata. Dengki je tak nak, kita orang nak pergi lepak. Dia pun berjalan lah. Sampailah dekat asrama, rupanya betul-betul. Satu blok asrama lelaki tu semua blackout. Semuanya gelap. Dah macam mana, takkan nak sepak kat surau pula kata Ai. Ni baru lepas keluar daripada surau ni. Orang surau memanglah ada lagi, masih lagi membaca-baca ayat suci Quran, berzikir-zikir semua kan. Takkan nak lepak kat surau. Jadi ada antara kawan-kawan dia kata, jangan risau, jom lepak kat bilik aku. Bilik aku ada elektrik. Diorang pun menujulah dekat bilik salah seorang daripada member tu. Memang betul, bilik dia terletak di tingkat 2, ada elektrik. Diorang pun masuk dalam tu. Apa lagi ceritalah, macam-macam cerita. Yang pelajar perempuan paling cantik, cikgu paling haram, macam-macam ceritalah kan. Macam kita tak pernah sekolah kan. Jangan nak nipu korang tak pernah cerita. Mesti yang lelaki cerita siapa paling cantik. Itu antara topik utama. Ni dah ada tak power. Yang ni belum ada power. Cepat ambil. Macam mana nak tackle? Dia suka apa? Baju kuning, baju biru. Itu cerita zaman sekolah lah. Okey, dah lepas bercerita-cerita tu, tiba-tiba ada kalau tak silap abang, tengah-tengah rancak bercerita tu, dia dah mula dah ni. Tiba-tiba dengar macam ada orang berlari dekat koridor. Dia orang macam, siapa pula yang berlari tu? Jadi dia orang senyap dah sekejap. Nak pastikan bunyi larian tu datang daripada mana dan nak ke mana.
Tiba-tiba tengah dia orang berancak-rancak nak mendengar siapa tu yang berlari, pintu bilik dia orang dibuka dengan sangat keras. Kram macam tu. Lepas tu muncullah salah seorang daripada kawan-kawan dia orang juga yang namanya Saleh. Saleh tanya satu soalan yang semua orang tergamam. Siapa kat sini pandai silat? Dia orang tak faham. Apa? Pandai apa? Pandai silat. Silat. Siapa kat sini pandai silat? Ahli kelab silat. Mana ke ahli kelab silat? Semua tergamam, tak tahu nak jawab apa. Last Air kata tak ada. Dalam ni tak ada seorang pun kelab silat. Kita orang tak reti silat. Apa-apa pertahanan diri pun tak reti. Kita orang memang paling reti lepak je. Jadi bila dengar macam tu, Salih macam dah macam gelabah-gelabah. Dia terus tutup pintu balik dan dia tinggalkan bilik tu. Yang diorang ni, Air dengan kawan-kawan ni yang dalam bilik tu dah termangu-mangu macam apa benda sebenarnya yang berlaku ni. Ada yang tak kena ke? Jadi diorang pun buat keputusan nak keluar daripada bilik, nak tengok di kawasan sekitar asrama. Apa-apa yang berlaku kot macam pelik no, dia kata. Jadi diorang pun keluarlah ramai-ramai, lebih kurang 5-6 orang tu daripada bilik asrama tu dan merayau-rayau lah di sekitar sekolah. Dan bila dia orang merayau kat sekitar sekolah, benda tempat pertama dia orang pergi adalah kantin. Yang carilah makan, nak mengunyah-ngunyah, dapat beli kacang tupai ke apa benda tu, sedap juga kan, buat bahan-bahan nak berborak. Bila sampai dekat kantin, tengok makcik kantin dan kru-krunya seolah-olah terkocoh-kocoh mengemas semua barang. Bila dia orang tanya, makcik nak pergi mana? Nak balik. Kau tak tahu ke apa yang berlaku? Dia kata, alah makcik janganlah balik dulu. Kita orang nak makan, nak cari tidbit. Maksudnya nak cari apa tu? Jajan-jajan lah. Nak cari jajan-jajan. Tu jajan-jajan. Kau ambil je lah. Tak payah kau bayar, dia kata. Dia orang pun pergilah dekat kawasan kacang-kacang yang dah dibungkus kecil-kecil itu. Dia orang ambil. Dia orang tanya, makcik kenapa makcik? Apalah tiba-tiba nak balik ni? Ni baru pukul 9. Patutnya makcik balik pukul 11 kan. Makcik tu marahlah, banyak bunyi pula budak tu. Kau pergi tengoklah dekat dewan makan yang bawah bukit tu. Bila dengar macam tu, diorang pun berjalanlah sambil-sambil makan kacang tu. Berjalanlah ke arah dewan yang dimaksudkan oleh makcik tu. Punyalah diorang terkejut bila diorang sampai dekat dewan tu. Pintunya semua terbuka. Daripada diorang duduk dekat atas bukit, dewan tu dekat bawah bukit. Diorang nampak kerusi dilemparkan keluar daripada dewan. Macam dalam dewan tu ada orang bergaduh, bertumbuk dan sampai kerusi tu tercempak-cempak keluar. Jadi diorang pun ambil keputusan untuk tak nak masuk campur. Sebabnya diorang ni bukan orang yang berani nak tengok benda-benda macam ni. Jadi dia kata, jom kita baliklah dekat bilik. Takut pula aku tengok benda-benda macam ni. Diorang pun berjalanlah ke bilik. Belum sampai dekat bilik, tiba-tiba dapat announcement. Semua pelajar diminta untuk pergi turun ke Dewan Perhimpunan. Macam itulah. Dia dengar macam tu, dah kenapa pula ni? Mesti ada yang tak kena ni, kata Air. Jomlah kita pergi Dewan Perhimpunan. Bukanlah Dewan Perhimpunan, dia punya padang perhimpunan. Padang tu pula terletak di tengah-tengah dan dikelilingi dengan bilik-bilik kelas. Bilik-bilik kelas yang dalam lebih kurang 3-4 tingkat. Bila sampainya diorang dekat kawasan padang tu, rupanya semua pelajar yang 750 orang semua dah berkumpul dekat situ. Jadi diorang pun datanglah, mulalah nanya-nanya apa sebenarnya yang berlaku, Tapi belum sempat diorang dapat jawapan, tiba-tiba ada seorang senior tingkatan 5 buat pengumuman. Kami mohon kepada semua pelajar untuk membuat zikir sekuat-kuatnya. Pada waktu tu Air langsung tak faham kenapa kena berzikir. Tapi dah macam tu, diorang pun berzikirlah ramai-ramai. Tengah-tengah diorang berzikir tu, dekat tengah-tengah kawasan perhimpunan tu, tiba-tiba bilik-bilik kelas yang gelap tu dikelilingi dengan bilik kelas yang gelap. Zikir punya kuat, tiba-tiba entah mana, angin tak ada, ribut tak ada. Semua pintu-pintu kelas yang terletak di sekeliling padang tempat dia orang berkumpul tertutup. Bum, 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 macam tu. Gila. Waktu tu semua terdiam. Dah kenapa pula ni?
Tapi senior tu kira alim jugalah. Jangan berhenti zikir, zikir. Oh, sambung balik zikir. Astaghfirullahalazim, subhanallah, subhanallah. Teruskan berzikir, teruskan berzikir. Tapi makin rancak berzikir tu dibuat, makin kuat dentuman-dentuman yang ada dekat kawasan yang berpunca daripada pintu-pintu bilik kelas tadi. Bila keadaan menjadi betul-betul tegang, akhirnya diorang berhenti berzikir dan cuba bertanya sebenarnya apa yang berlaku. I dapat cerita ni daripada salah seorang kawan dia yang memang ada dekat tempat kejadian. Cerita dia macam ni. Dia kata, selepas korang ni keluar daripada surau, tiba-tiba budak perempuan seorang tombang menjerit. Lepas tu, seorang lagi tombang. Sampaikan 10 orang budak perempuan tombang. Jadi kita orang ni bawa lah, sebab dah ramai sangat, semuanya pergi ke dewan asrama, dewan makan. Bila sampai kat dewan makan, yang masuk dekat dalam budak perempuan ni semua adalah makhluk yang pandai bersilat, yang pandai menumbuk, pandai menepis, pandai bersilat lah kan. Baru dia orang teringat, patutlah ada kawan dia orang tanya kat sini ada siapa yang pandai silat. Jadi kawan dia cakap, lepas budak-budak perempuan tu tak boleh nak dikawal lagi, lebih kurang 20 orang bersilat-silat macam ni, baling-baling kerusi, dan diorang cari siapa ahli kelab silat di kalangan pelajar. Sini-sini cari, dan diorang ahli kelab silat ni lah yang berlawan dengan 20 budak perempuan yang kena histeria tu. Walaupun Ai kata tak nampak, tapi itu yang kawan dia ceritakan. Perlawanan di antara geng-geng yang kena rasuk dengan budak-budak ahli kelab silat tu betul-betul bersaing. Kedua-duanya tumbuk-menumbuk. Tapi yang kena rasuk tu semua perempuan. Yang ahli kelab silat semua lelaki. Biasalah kan itu. Kira macam berjodoh lah. Bersilat dia kata sampaikan kerusi terbang apa terbang. Sampaikan dia kata terpaksa ada beberapa orang senior yang mengazankan supaya untuk menenangkan situasi itu, dan diorang pun dah menghubungi cikgu-cikgu supaya balik semula ke asrama. Warden-warden pun balik ke sekolah tu, balik tenangkan keadaan. Jadi diorang bila dengar macam tu, kita tak boleh kendur, kita kena berzikir. Dia pun berzikir lagi, kuat lagi berzikir. Dah habis berzikir, bila dah lebih kurang 12 malam, semua orang bersurai, dan pihak senior yang ambil alih suruh berzikir tadi minta semua pelajar teruskan berzikir dekat dalam bilik asrama. Bila sampai dekat bilik asrama, dah memang semua orang dalam keadaan ketakutan. Tahu tak apa yang terjadi? Diorang semua berpakat-pakat tidur dalam satu bilik. Tapi disebabkan bilik yang tak banyak lah, bilik memang banyak, cumanya nak tidur bilik mana, semua ketakutan. Dia orang cari bilik yang paling selamat. Ada satu bilik tu dia kata, walaupun satu bilik tu 4 orang, tapi malam tu dia orang sumbat semua budak tingkatan 2 malam tu, satu bilik 20 orang. Walaupun dia kata tidurnya memang teruk lah, bersempit-sempit, tak boleh, tak berani nak tidur bilik masing-masing, dah ketakutan. Malam tu dia orang bersempit-sempit tidur dalam keadaan berpeluh-peluh, tak berani nak keluar, dengan keadaan bunyi pelik-pelik dekat luar sekolah. Walaupun kejadian histeria tu dah tamat, tapi bunyi kat luar sekolah tu memang pelik-pelik. Nasib baik dalam tu 20 orang, tak adalah takut sangat. Jadi esok paginya dekat subuh tu, tiba-tiba pintu bilik diorang diketuk. Rupanya warden, marah warden. Aku baru tinggalkan 1 malam, hara sekolah ni dibuatnya. Jadi diorang pun besok paginya ceritalah pada cikgu sebenarnya apa yang berlaku di sepanjang kejadian tu. Jadi diorang simpulkan ini adalah kejadian yang berlaku setiap 2 tahun sekali, seperti yang diceritakan oleh senior-senior Ai yang terdahulu. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Sedap kan cerita dia? Menarik kan? Dalam banyak-banyak cerita tentang kerasukan dekat sekolah, cerita ni antara cerita yang abang suka. Sebabnya dia berkenaan dengan sesuatu yang dipanggil berlaku pada tahun ganjil. Tajuk utamanya pun menarik juga.
Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang kali ini. Moga jadi iktibar dan pengajaran. Terima kasih juga yang membeli sambal lara dan perapan sate. Nanti tunggukan promosi. Hari itu promosi perapan sate, sambal lara. Sekarang abang buat promosi perapan sate pula. Jadi sebelum abang tamatkan, abang nak ucapkan selamat hari jadi kepada Aziana yang jatuhnya pada 31 hari bulan 5. Abang doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Ta'ala dan menjadi insan yang sangat cemerlang. Dan terima kasih sekali lagi dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.